Assalamualaikum dan salam Ramadan bersama saya Fatin Syairah Rosdi. Tumpuan berita. Tuan Yang Terutama TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri, Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kudi Taib telah menghadiri majlis berbuka puasa bersama Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan MAKSA di Astana Negeri Sarawak pada Selasa. Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Abdul Taib kemudiannya bersama tetamu kehormat lain serta warga MAKSA menunaikan solat maghrib berjemaah. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada 100 anggota MAKSA yang disempurnakan Tun Pehin Sri Abdul Taib. Selepas itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib bersama jemaah lain menunaikan solat isyak dan tarawih. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Jawar Samion. Berita selanjutnya. Harga tiket penerbangan sehala dari Semenanjung ke Sarawak dan Sabah menunjukkan penurunan ketara sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Seri Insinyur Wee Ka Siong memberitahu ia adalah hasil perbincangan dan tindakan proaktif kementeriannya bersama Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM dan syarikat-syarikat penerbangan domestik. Katanya dalam satu kenyataan media pada Isnin, pemerhatian oleh MAFCOM mendapati harga tambang penerbangan sehala kelas ekonomi adalah antara RM105 hingga RM1,398 pada tempoh pemerhatian iaitu dari 27 April hingga 8 Mei 2022 dan antara RM195 hingga RM1,398 bagi tempoh puncak dari 28 April hingga 1 Mei 2022. Ujar beliau, daripada julat harga tambang tersebut, kebanyakan tiket penerbangan tersedia bagi semua laluan ekonomi sehala ke Sarawak dan Sabah pada tempoh yang dipantau hanyalah antara RM300 hingga RM500. Jelas Datuk Seri Insinyur Wee lagi, keadaan ini berbeza apabila dibandingkan sebelum dan pada 14 April 2022 di mana julat harga untuk tempoh pemerhatian adalah antara RM105 hingga RM2,084 dengan majoriti harga tiket diletakkan antara RM700 hingga RM1,200. Sehubungan itu, beliau menyeru pengguna terutama warga Sarawak dan Sabah agar merancang perjalanan mereka dengan memanfaatkan kos penerbangan yang berkemungkinan lebih rendah serta tawaran penerbangan yang lebih baik. Berikut pula, kesejahteraan dan kebajikan gelandangan di Sarawak terus dijaga walaupun masih berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sebut harga untuk projek pembinaan tempat transit gelandangan TTG di Miri dan Bintulu akan dibuka pada bulan Ogos, manakala TTG di Kuching akan mula dibina pada bulan September nanti. Jumlah yang agak signifikan dari segi jumlah gelandangannya. Bintulu menampakkan bilangan yang semakin meningkat, ya, Bintulu, dan insya-Allah kalau tidak ada aral melintang by Ogos boleh disebut harga, ya. Kemudian untuk TTG Miri tadi oleh Samling, ya, CSR oleh Samling, insya-Allah juga akan kalau dari segi targetnya bulan Ogos Ogos tahun tu. Kuching juga insya-Allah target kita untuk mula pada bulan September. Mula maknanya mula renovation, painting, baiki dak wiring apa macam, ya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan gelandangan Sarawak di Wisma Bapa Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut memberitahu TTG ini akan berfungsi sebagai tempat transit bagi gelandangan untuk membersihkan diri, makan malam dan tidur sebelum keluar keesokan harinya untuk menjalankan urusan masing-masing. Community Social Support Center. Jadi gelandangan basically akan menyediakan perkhidmatan tempat tidur, tempat mandi, tempat makan, consultation juga, ya, consultation. Jadi doktor akan merawat anak yang sidak dulu. They have a consultation with doctor takut ada masalah kesihatan and so on. Dan di luar, ya, ada social enterprise club. Tidak dapat mula nursery, dapat mula kebun, fertigasi dan sebagainya.
Mengulas lanjut, TTG ini merupakan salah satu projek rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di bawah peruntukan Kerajaan Sarawak dalam usaha mengatasi masalah gelandangan di negeri ini bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti secara inklusif. Berita di Miri. Pusat Dialisis Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Permai Jaya yang baru dijangka akan beroperasi sepenuhnya pada bulan Jun 2022. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Senadin, Datuk Sri Lee Kim Chin berkata, pusat tersebut akan menyediakan kira-kira 40 buah mesin dialisis yang mampu menampung kapasiti seramai 240 pesakit sekaligus, mengurangkan beban dan kesesakan di pusat dialisis sedia ada di Bandar Miri. Katanya pembinaan pusat berkenaan telah bermula pada tahun 2019 dan siap pada bulan Mac 2021 dengan anggaran kos keseluruhan pembinaan bangunan termasuk fasiliti adalah sebanyak 5.43 juta ringgit. Beliau berkata demikian selepas menerima sumbangan mesin hemodialisis daripada Kelab Lions di Pusat Dialisis Permai Jaya Miri pada Isnin. Datuk Sri Lee memberitahu Kelab Lions telah menyumbangkan 2 unit mesin hemodialisis yang bernilai RM84,000 kepada Pusat Dialisis PBSM Permai Jaya. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang telah menyokong dan menyumbang untuk pusat dialisis ini. Seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yao Sin, telah melawat kawasan lorong 4 Jalan Sungai Tapang. Katanya dalam satu hantaran di laman web Facebook pada Isnin, lawatan itu adalah untuk meninjau tahap kemajuan kerja-kerja pembersihan longkang di kawasan tersebut. Jelas beliau lagi, kerja itu dijangka akan dijalankan selama 10 hari. Sehubungan itu, Wilfred berharap masalah banjir kilat yang dihadapi penduduk di kawasan itu dapat diselesaikan selepas tamatnya kerja-kerja pembersihan. Berita di Saratok. Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS meneruskan program ziarah UKAS Semarak Ramadan dengan menyantuni seramai 157 anak yatim dan 147 asnaf di Saratok. Program anjuran bersama Lembaga Amanah Kebajikan Islam Saratok LAKIS itu diadakan di Masjid Jami' Saratok pada Ahad. Simbolik penyerahan sumbangan telah disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka, Muhammad Duri bersama Adun Krian, Friday Belik, Pengurusi LAKIS Dato' Abdul Wahab Aziz dan Wakil Parti Demokratik Progresif PDP Krian, Gindam Jonathan. Menurut Muhammad Duri, beliau mengucapkan terima kasih atas sumbangan berbagai pihak bagi menjayakan program ini termasuk Adun Krian dan Wakil PDP Krian kerana turut bersama memeriahkan majlis itu. Jelasnya ini menunjukkan semangat kerjasama serta keakraban masyarakat antara kawasan Kalaka dan Krian yang tanpa mengira batasan bangsa dan agama. Sehubungan itu, Muhammad Duri berharap kerjasama ini dapat diteruskan agar daerah Satok terus membangun. Berita diteruskan dengan Telbina Teknologi Sendirian Berhad akan bekerjasama dengan firma dari China untuk projek yang lebih mencabar di Sarawak. Menurut Pengurusi Telbina Teknologi Sendirian Berhad, Datuk Rahman Lariwo, pepatah Melayu, air dicincang tidak akan putus, jelas menggambarkan persahabatan milenium antara China dan Malaysia bersama dengan inisiatif Belt and Road. The main purpose if this BRI ada project is to promote economic development in inter-regional connectivity. As part of Malaysia, Sarawak government always looking for ways to provide the best infrastructure projects. I believe that through this initiative, there will be a better access to the nationwide and would be affordable to developing as well as emerging economies and investment, and trade would be speed up and the development of Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU di antara Telbina Teknologi Sendirian Berhad dengan CSCEC Strait Construction and Development Corporation Limited di Kuching pada Selasa. Tambah beliau, dengan adanya kerjasama ini, firma akan menjadi lebih berkebolehan dan menjadi lebih cekap dalam mendepani cabaran menampung beberapa projek sakit yang ada di kawasan perdalaman khususnya. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 160 kes baharu pada Selasa, menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 304,142 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 53 kes kategori 1,
104 kes kategori 2, 2 kes kategori 3 dan 1 kes kategori 4. Berikut 22 daerah di negeri ini yang mencatat kes baru COVID-19. Dalam pada itu, kluster DTI Semujah 3 Serian telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari melibatkan kluster ini. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.